بنظام الله ونوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافيته يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره عظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Ya, saya muliakan dan dirahmati dan dikasihi Tuan Pengurusi Masjid Qaryah Kampung Paya serta timbalan pengurusi serta ahli jawatankuasa dan pegawai masjid yang dimuliakan Al-Fadil, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, ustazah, Tuan Haji, Tuan Hajah, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, para asatizah, ibu-ibu dan bapa-bapa, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, tetamu-tetamu Allah yang terhormat. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merapatkan tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya serta inayah riayahnya kita dapat sama-sama hadir ke taman syurga ini. Ke taman syurga ini yang mana Nabi SAW menyatakan barang siapa yang selalu mengunjungi taman syurga di dunia, maka dia mendapat nikmat taman syurga itu dalam kubur lagi, alam barzah lagi, sampailah di akhirat. Banyak kita tengok ulama-ulama maknanya dalam kubur itu sebagai taman-taman syurga. Jadi kita doakan jadikanlah mayat ini, tempat kubur ini adalah sebagai taman-taman syurga, bukan liang-liang neraka. Ini kita harapkan. Salah satunya kita mendapat nikmat taman syurga ialah kita berada di dalam taman syurga, itu majlis ilmu. Apa yang penting sekali, ilmu tauhid, ilmu makrifah, supaya amal kita itu diterima oleh Allah SWT. Nombor satu, ikhlas. Yang kedua, kita wajib beriktikad bahawa jangan adanya kuasa diri.
kita berkenderaan, kita berjalan ke masjid, kita solat, malah hati kita sentiasa ingat pada Allah, mulut kita berbicara dengan Allah, berzikir, mata kita melihat, telinga kita mendengar, jangan ada kuasa diri, kita hendaklah gantung pada Allah. Itu adalah diperlihatkan Allah, diperdengarkan oleh Allah. Jadi kita berpegang macam itu, selamatlah kita daripada menduakan Allah. Jadi kita bukan kuasa kita, ini gerakan kita ialah gerakan Allah SWT. Tanpa izin Allah, maka selangkah pun kita tak dapat bergerak. Jadi kita semayang tadi, boleh kita katalah kita, tapi pada hakikatnya ialah siapa yang menggerakkannya, Allah. Ya, pegang gitu selamat. Kita baca Quran bukan mulut kita, zahirnya mulut kita, tetapi itu adalah dengan anugerah izin Allah. Mana kita diper saja. Samalah sebagaimana kita hidup atas dunia, kata ulama, seumpama kita duduk atas dunia ini, seumpama kita menyewa rumah sewa. Bila menyewa rumah sewa ni, kita buatlah macam rumah sendiri, cantik cak macam mana, hias macam mana sekalipun, mungkin jiran kita kata kita gila sebab kita hias cantik-cantik rumah kita kan. Rumah sewa, suatu hari kita akan dihalau, akan dikeluarkan oleh tuan rumah sewa. Begitulah perumpamaan kita hidup di atas dunia ini. Ya, baik tuan-tuan. Baik, kata ulama, saya tertarik dengan kata-kata tuan guru kita, iaitu almarhum Profesor Datuk Dr. Harudin Al-Hafiz. Dia kata apa? Orang mukmin yang hebat ialah dia meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Apa maksud tuan-tuan? Maknanya kita hidup atas dunia ni sama kita dah meninggal. Bila kita kata kita meninggal, kita tidak loba dunia, kita buat amal-amal akhirat. Jangan jadi silap faham bila kita meninggal baru kita tinggal dunia. Tak kena. Maknanya sebelum kita meninggal dunia, kita meninggal dulu. Faham maksudnya? Allahu Akbar. Macam mana kita tuan-tuan? Cinta sungguh kita kepada dunia. Banyak sungguh cinta dunia dalam hati, tak masuk cinta Allah dalam hati. Itu yang kelang kabut. Kelang kabut tuan-tuan. Dengan azan pun kelang kabut, kuliah pun kelang kabut. Masih besar dunia lagi ya. Sebab tu kata ulama, orang yang beriman apabila dia mendengar nama Allah disebut, gemetar hatinya. Kita macam mana? Baik, yang kedua, orang mukmin yang hebat katanya ialah dia bersedekah sampai kaya, bukan dah kaya baru nak sedekah. Allahu Akbar. Kita hari ni tak kaya tak sedekah. Apatah lagi kalau orang tu menerima sedekah daripada orang lain, susah nak sedekah. Sebab tu kata ulama, orang yang hebat ialah walaupun dia susah, dia tetap juga bersedekah. Sebab apa? Dia tahu dah fadilat sedekah tu. Sedekah itulah yang dapat mengkayakan dia. Masya Allah, tabarakallah. Ya? Jadi kita begitulah tuan-tuan. Jangan tunggu kaya pun nak sedekah. Sedekahlah sampai kaya. Ya? Yang seterusnya dia kata, orang mukmin yang hebat ialah orang yang berdakwah sampai jadi alim. Bukan sampai alim, bukan jadi alim baru nak berdakwah. Ni sama lah ni. Ni saya pegang ni. Kalau kita nak jadi alim, nak tunggu alim, nak tunggu berapa orang kitab, berapa jumlah kitab nak khatam baru nak mengajar, dah mati dulu. Tak sampailah ilmu kepada orang tu. Maknanya dalam kita belajar, dalam kita berdakwah. Maknanya berdakwah tu sampai jadi alim kita tu jadian. Barulah dikatakan orang yang berdakwah. Okey? Jangan tunggu alim baru nak berdakwah. Seterusnya, orang yang datang, orang hebat ialah orang yang datang ke masjid sampai ketua. Bukan dah tua baru nak ke masjid. Allahu Akbar. Begitu juga solat sampai mati. Bukan tunggu mati baru nak solat. Apa? Solat jenazah lah. Masya Allah. Hebat lah kata-kata ulama'. Jadi kita jangan sampai tua. Tapi kita tengok kebanyakan masjid surau, saya mengajar, minta maaf cakap tuan-tuan, ramainya orang tua-tua, orang dah pencen. Orang muda tak ada kelihatan. Ada pun seorang dua, mungkin didik dia pun. Orang muda tak ada. Orang perempuan, orang lelaki, orang muda tak ada. Banyak orang tua. Seolah-olah kita nampak bahawa orang tua nak mati. Allahu Akbar. Ya? Masa tua itulah nak menuntut ilmu.
Sebab kita nak amal. Masa muda tu nak betul ilmu, masa tua tu kita nak amal ilmu tu. Baik. Dan yang terakhir katanya, dia beramal sampai ikhlas. Beramal sampai ikhlas, jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Mana nak datang ikhlas kalau tak beramal? Amal istiqamah baru ikhlas. Pasal apa tak beramal ni tak ikhlas? Pasal apa tak beramal ikhlas? Tak beramal. Beramallah sampai ikhlas. Okay? Jangan tunggu ikhlas baru nak beramal. Yang mana hasil daripada amalan yang kita ikhlas tadi, istiqamah itu akan mendatangkan ikhlas pada beramal tersebut. Allahu Akbar. Jadi sama-sama kita ambil renungan lah. Baik tuan-tuan. Jadi saya berpesan pada diri saya sendiri, tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu itu penting kerana akan mengesahkan ibadah kita. Sama juga kita nak kongsi, ada dua perkara nak kongsi di sini. Macam kita perlulah ambil intibar daripada orang meninggal dunia. Okay? Jadi dalam hadis sebut apabila tiga perkara ni kena segerakan. Apa dia? Solat masuk waktu kena segerakan, jenazah kena segerakan, jodoh wanita bujang kena segerakan. Jadi kita kena fokus ke jenazah. Jenazah ni jangan lewat-lewatkan. Ada timbul soalan datang kat kita, bagaimana hukumnya Ustaz? Mayat terbaring lagi, orang masih duk alik, duk asyik bersembang, buat jamuan dan sebagainya. Jadi kata ulama, kita pun rujuk kepada mufti. Jadi kalau disebabkan kita makan, bersembang, kita melambat-lambatkan pengurusan jenazah, itu ditegah pada syarak. Tapi kalau ada yang menguruskan jenazah dan ada yang nak makan mungkin daripada jauh, kita buat makan tanpa melengah-lengahkan pengurusan jenazah, tu tidak ada larangan dari Islam. Tapi kata ulama, yang lebih baik ialah kita hendaklah meraihkan orang yang datang, keluarga yang meninggal tak disedih, kita meraihkan supaya kita jangan makan. Dah ke bumi apa semua tu, balik makanlah. Itu cara yang terbaik. Itu ikut sunnah. Jadi kita ambil intibalah. Nak buat jamuan ke biarlah. Sebab apa? Kita makan. Keluarga si mati tak lalu makan tu. Betul tak? Kita tak jaga perasaan dia. Walaupun tidak ada larangan haram, tak ada. Tapi ini banyak berlaku tuan-tuan. Duk sembang. Patutnya uruslah jenazah. Cari tempat mandi. Cepat dia nak cepatkan. Cepatkan pengurusan jenazah lagi bagus. Kita lewat-lewat apa-apa. Disebabkan kita lewat-lewat dengan makan, dengan sembang tu yang ditegah pada syarak. Jadi sini kena jaga. Nak makan tak ada salah, tapi cara, kena ada cara dia. Selesaikan dulu. Tidak kata makan tu haram tak, menghormati keluarga. Kan dah hadis sebut, Nabi sebut, buatlah makanan jiran-jiran, buat masakan bagi kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal kan. Jadi berkata, maknanya kita jangan menyusahkan tuan rumah atau saudara yang meninggal tu. Kita yang menyusahkan diri kita untuk buat jamuan, meraihkan mereka. Hari ini masyarakat kita hari ini, kalau keluarga si mati susah, kalau kita tak buat, orang pakat kata kedekut, tak buat makan. Tak kena tu dah. Sepatut kita jiran ni meraihkan orang yang menerima musibah tu. 3 hari sunat kita takziah. Okey, ini berlaku dalam masyarakat kita. Satu lagi, bila ada majlis mati, dia orang sembang-sembang, isap okok, seronok-seronok, tak tunjukkan kesedihan. Berlakulah sikit, kalau tak sedih pun berlakulah sikit. Meraihkan dia, kita tumpah sedih. Ni duk sembang, orang sedang sakit tu, orang saudara mara dia tu sedang, orang kata dirundung malang tu sebab meninggal. Jadi kita kena tunjuklah. Itu tanda simpati kita. Itu adab lah. Sebab makan tadi adab lah. Lepas-lepas ke bumi tu tak apa, makan lah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ini nak kongsi ilmu lah. Ini berlaku. Saya banyak boleh kongsi masa student lah. Student ni. Dulu saya dah sebut cerita tentang sunat sejadah pada jemaah. Ni ada satu lagi saya kongsi. Gini, mungkin dia terlupa ke, wallah alam lah, mungkin tak tahulah nak kata ada ilmu, tak ada ilmu, mungkin tak pernah hayat hidup dia sujud sejadah, tak, dia jadi gelabah. Gini tuan-tuan, bila imam baca sejadah pada bagi jemaah, tu sebab tu kita kalau boleh masjid surau kena buat umum lagi jemaah. Pagi ni kita ada sujud sejadah, apa yang imam sujud kita buat. Takut-takut ada orang tak faham. Ikutlah imam. Kalau tak ikut imam sujud sejadah batal. Kalau mufarakah tak apa. Jadi berlaku satu surau, sama sebut
Imam baca wahum la yastakbiru kan, ayat sejadah kan. Jadi dalam kitab Muslikah Hadis tu makna imam tu wajiblah niat nak turun sujud sejadah. Sahaja aku turun sujud sejadah. Makmum tak wajib niat. Sebab apa wajib tak wajib niat? Sebab makmum dia ikut tu imam wajib. Mana tak payah niat, ikut je. Tapi imam kena niat. Sahaja aku turun sujud tilawah ataupun sujud sejadah dia panggil, sujud tilawah. Wahum la yastakbirun. Nak turun tu sujud. Tak payah angkat tangan, tak payah apa, turun je. Nak bangkit pun tak payah bertelekan. Sunnah dia terus bangkit terus naik. Jangan telekan macam kita duduk, nak nak naik ke rakaat kedua, ketiga, keempat. Dia terus tolak naik je. Dia tidak ada istirahat. Kalau ada istirahat, kita istirahat tu makruh. Sebab dia bukan perbuatan sembahyang mengikut intiqal yang lain. Sebab dia sujud sejadah. Ni pun banyak orang tak faham ni. Okey. Jadi sujud. Jadi okeylah, turun pakat sujud sejadah, turun, lepas tu bangkit. Jadi dia tak kira rakaat lagi tu. Dia tak kira rakaat lagi, baru sujud baru. Baik, sambung balik. Imam pun sambung. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, sampai habislah. Ada setengah masjid dia buat ayat tu lah. Dia kena habis tu tau. Rakaat pertama habis tu. Rakaat kedua hal ata 'alal insan. Agak habis surah Ad-Dahri, sunnah dia. Ada setengah orang dia tak hafal al-insan, dia separuh je. Lepas pada sujud jadah dia bangkit baca separuh, lepas tu dia untuk rakaat kedua dia habis, tak ada masalah. Tapi sebenarnya tak ikut sunnah, tak dapat penuh tu markah tu. Rakaat kedua dia kena hal ata 'alal insan. Jadi imam pun rokok. Jadi ada sahabat ni terus sujud. Sudah. Terus sujud. Mungkin dia lupa ke macam mana, wallah alam. Mungkin dia lewat tadi, mungkin dia kata imam ni tak tahulah, mungkin silap imam, silap dia lupa, dia sujud. Tak ada masalah. Dia terus sujud, imam rokok. Imam sami Allahu liman hamidah, dia sedar. Dia bangkit. Jadi situ macam mana hukum dia, tuan-tuan? Sini mudah ya. Dia kalau berlaku macam ni, tuan-tuan, dia terlupa, dia bangkit balik. Patutnya dia bangkit balik. Mana apa dia tinggal tadi, rokok. Dia balik rokok. Dengan syarat dia jangan tinggal 3 rukuk panjang. Balik, rokok balik. Ikut imam macam biasa. Ya? Mana gitu. Okey, kalau kata dia tak ikut imam. Dia bangkit, dia tak rokok. Dia bangkit, dia ikut. Contoh, ikut i'tidal contoh. Dia bangkit, dia ikut i'tidal contoh. Batal sebab dia tinggal rukun. Lepas tu, dia buat sembahyang macam biasa. Ini maknanya dia ikut macam biasa tu, maknanya tak batal lagi. Jadi bila imam bagi salam, kita ingat dia nak tambah 1 rakaat lagi. Sepatutnya tambah 1 rakaat lagi. Sepatutnya. Sebab hak rakaat tadi dah tak sah. Dia sepatutnya tambah 1 rakaat lagi. Dia sujud sahwi. Jadi kita kena faham, sujud sahwi ni apa dia, tuan-tuan? Sujud sahwi ni menggantikan sunat ab'ad, iaitu tertinggal doa kunut tahiyat awal, selawat. Jadi kalau dia dia sujud sahwi, batal. Jadi kalau macam tu kita tegur dia, lepas tu dia semayang kena qada balik tak sah semayang dia. Kalau tadi maknanya kalau dia bagi salam, dia tahu dah dia tak dapat rakaat tu, dia tambah 1 rakaat lagi. Itu cara dia. Okey. Sama ada dia bangkit ikut, rokok balik, ikut imam macam biasa balik, walaupun dia tertinggal sikit tak apa, jangan tinggal 3 rukuk panjang, ikut macam biasa. Kalau dia bangkit balik, dia rokok sekiranya, kalau katalah imam dah turun sujud dah tertinggal, di situ maknanya dia dua pilihan pula. Sama ada dia mufarakah tak ikut imam, maka sah solat dia, ataupun dia ikut imam, dia tinggal rakaat tu, maka dia tambah 1 rakaat lagi. Itu cara dia. Boleh. Ataupun dia ikut tadi, imam bagi salam, dia kata dia baru 1 rakaat. 1 rakaat rakaat pertama dia tak dapat tu. Yang sujud tadi tak dapat. Rakaat kedua dia dapat. Jadi imam bagi salam, mana dia bangkit tambah 1 rakaat lagi, ganti hak rokok, hak dia tak rokok tadi. Selesai. Kalau dia sujud sahwi, batal. Sebab sujud sahwi tidak boleh ditampar. Rukun tidak boleh ditampar dengan sujud sahwi. Jelas ini berlaku.
bunyi bising. Saya kata, oh tak boleh ni macam ni. Saya kebetulan ada ilmu tu sikit, ada, tak ada. Kalau tak ada lebih kurang 2 kali 5 lah. Jadi, lepas tu dia kata macam mana Ustaz? Macam mana mu dah tahu, qada lah. Dah tahu qada. Solat tadi tak sah. Mana boleh sujud sahwi kamu tinggal rukun. Sebab itulah sembahyang ni kena tahu ilmu lah. Buat jemaah baru tahu. Jelas okey, boleh Boleh, jelas. Ni berlaku, saya kongsi ilmu. Dulu dah kongsi pasal solat raya kan. Imam bakit rakaat kedua, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Tak payah subhanallah dah, imam baca rukun dah. Lepas tu tinggal tasbih 5 kali. Tasbih tu sunat, tak baca lah. Jadi imam ni confident dia, tertinggal, kembali subhanallah, batal lah sembahyang. Dah masuk rukun Fatihah, pergi tasbih subhanallah, batal. Dengan imam-imam batal, hak tegur subhanallah batal. Hak tak batal farakah ya. Okey. Ini masalah. Kita dah masuk rukun, jangan kembali kepada sunat lagi. Dalam kitab Baru Mazi saya sebut ini banyak berlaku. Boleh okey, insya-Allah. Lepas ni kalau ada ni, lepas kita baca kitab ada soalan kita bagi masa ya, insya-Allah kita baca kitab. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 113. Muka surat 113 pada perenggan yang ke-3 lepas pada hadis innamat taubah. Masih dari menceritakan bab taubah. Orang bertaubat ni tentang orang yang suka. Macam kita sebut dululah. Bertaubatnya orang daripada dosa Allah suka. Mana zikirnya ahli sufi Allah suka. Tapi bertaubatnya orang yang berdosa, pendosa, lebih-lebih Allah suka. Okay. Jadi maknanya taubat. Jadi kita ni bukan taubat nanti dosa besar. Bukan bermakna kita bertaubat nanti minum arak, berjudi, berzina, tak. Mulut salah, tengok benda maksiat, telinga dengar maksiat, mata memandang maksiat. Bertaubat. Bertaubat. Allah suka bertaubat. Sebab apa? Orang yang bertaubat ni umpama orang hari-hari membersihkan pakaian. Pakaian kita tuan-tuan, kalau kita seminggu kita pakai macam mana? Berbau kan? Kita reti basuh no. Sebab pasal apa basuh? Busuk. Pasal apa? Hati kita, badan kita tak basuh, lebih busuk daripada baju. Kata ustaz ulama tu sufi. Pasal apa? Pasal dosa kita tertaubat lebih busuk daripada baju. Sebab tak bau tu masalah. Faham tak maksud dia? Allahu akbar. Itu yang menyebabkan kita jauh dengan Allah SWT. Banyak ke istighfar, banyak ke selawat. Istighfar 1000 kali sehari. Atau tak mampu istighfar, selawat 1000 kali sehari. Yang paling ringan, kata Syekh Zainal Asri Ramli, dia amal selawat Jibril atau selawat Nabi Khidir sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 1000 kali sehari. Boleh insya-Allah. 1000 kali sehari. Diampunkan dosa kita. Sama ingat, fadilat dia lebih besar daripada istighfar lagi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tak boleh 1000 kali sehari. Pendek. Itu selawat Jibril atau selawat Nabi Khidir. Taubat tuan-tuan. Allah suka pada orang taubat ni. Allah tak suka, lagi-lagi Allah tak suka, Allah benci orang itu ada dosa, dia tak nak bertaubat. Allah tak suka. Sebab apa? Sebab Allah tak suka apabila hamba Allah SWT menghadap dia di akhirat nanti dalam keadaan bawa dosa. Allah tak suka. Allah fras. Sebab Allah nak tempatkan kita masuk syurga. Sayangnya Allah pada kita tuan-tuan. Dosa macam mana pun Allah suka kita taubat. Sebab Allah dah sedia syurga tempat kita. Allah tak suka. Walaupun Allah buat neraka, tapi Allah kecewa kalau kita buat dosa tak bertaubat, seolah-olah orang itu terpas tiket ke neraka. Allah tak suka. Ya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik. Dia kata situ mujahid berkata dengan syarat belum mati, maka itu bererti segera dan tidak lama. Baik. Kita berhenti itu saya tanda tu 2011. Abu Hurairah kita baca situ. Semoga Allah memberkati guru kita. Kita nak sikit lah. Qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darai amin. Allahumma amin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang berbuat dosa lalu berkata, dosa tak kira dosa kecil dosa. Nabi sebut jangan amalkan dosa kecil. Kalau kita amalkan dosa kecil, dia akan menjadi dosa besar. Ya Tuhan,
saya telah berbuat dosa, maka ampunkan bagiku. Ni kita minta ampun. Allah jawab, hamba-Ku telah berbuat dosa, tetapi ia sedar, mengetahui bahawa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampunkan atau menuntut dosanya, maka Aku ampunkan baginya. Ini kita kena faham apa? Bermakna tuan-tuan, kita buat dosa, kita minta ampun dengan Allah SWT, tanda kita masih punya Tuhan. Makna seorang hamba itu masih dia mengasai ataupun dia masih kenal Tuhan. Hak lagi teruk tuan-tuan, dia buat dosa, dia tak minta ampun, Allah marah. Sebab apa? Seolah-olah dia ni tak ada Tuhan. Faham tak? Bukan makna kita semayang kita rasa ada Tuhan, bukan makna kita zikir, kita baca Quran, selawat ada Tuhan. Kita buat dosa, kita bertobat pun, maka dia kata kita masih mempunyai Tuhan. Nampak? Masih mempunyai Tuhan. Mana ini gerakan daripada Allah Subhanahu Taala. Allah suka. Maka orang gitu, orang ingat kepada aku, kata Allah, orang ingat kepada aku ampunkan dosa dia. Nampak? Ini kerana kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang pada umat-umat yang terdahulu jika berbuat dosa maka diharamkan apa yang tadi halal. Berbuat dosa wa ala jadi haram. Dan bila seorang berbuat dosa maka langsung di pintu rumahnya ada keterangan fulan telah berbuat dosa atau di badannya. Dan cara taubatnya harus berbuat ini. Mana bertaubat. Nabi. Tengok tuan-tuan. Nak cerita tentang kehebatan bertaubat ni, kehebatan istighfar ni, Nabi tunjuk kat kita. Walaupun Nabi maksum, kita tengok Nabi-Nabi dulu pun sama. Kan kita bangkit di hari kiamat, Allah berpesan, beritahu kepada malaikat, sebelum hari perhitungan, Allah kata pergi cari siapa yang kamu boleh minta tolong. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh, aku berdosa. Sedangkan Nabi tak ada dosa, tapi dia menganggap dia ada dosa. Pergi Nabi Nuh kata aku tak boleh. Akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri sifat azmat. Nak cerita tuan-tuan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali sehari. Satu riwayat kata 100 kata 70 kali sehari. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi nak menganjurkan kita supaya ingat pada Allah. Istighfar tu ingat pada Allah. Nabi ingat pada Allah. Nabi bersyukur pada Allah. Bukan nanti ada dosa tuan-tuan. Nabi tak kata, kamu dosa, kamu istighfar. Itu memang Nabi sebut dah. Nabi sendiri tak ada dosa. Maksum pun Nabi beristighfar. Dari sini kenapa beristighfar? Nabi merasakan. Dia rasa dia ada dosa dengan Tuhan. Dia istighfar 70 kali. Kita nak dosa banyak, tak rasa dosa ke? Allahu Akbar. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ketika Nabi semayang bekak kaki Aisyah, isteri Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa kamu susah payah semayang bekak kaki ni? Dia katakan, aku ni menjadi hamba yang bersyukur. Bermakna solat malam, berqiyamul lail, berselawat, beristighfar. Nabi kata apa? Bukan makna dia merasakan dia dosa, sedangkan Nabi tak ada dosa. Dia rasa dosa. Dan dia kata, apakah salahnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalaulah kita tuan-tuan, kalau kita rasa kita tak ada dosa, apakah salah beristighfar? Tanda bersyukur. Tanda bersyukur pada Allah SWT. Nampak tuan-tuan? Semayang dah semayang. Kita semayang dah 5 waktu. Kita semayang sunat. Tanda kita bersyukur pada Allah. Bukan tanda nak kejar pahala semata-mata. Tanda bersyukur, tanda nak dapat redha Allah SWT. Macam tu baru betul. Kita niat dalam hati ni buat solat sunat duha ke, baca ke, kita niat nak dapat redha Allah. Pesan guru abah guru sekumpul, dia kata kita nak buat zikir, nak buat apa doa, apa ada fadilat kita tahu, jangan kita memburu fadilat itu. Kita burulah yang empunya fadilat itu. Siapa? Allah. Baru betul tuan-tuan. Cinta Allah, memburu Allah. Jadi kita cari Allah. Okey? Bila kita dapat Allah, bila Allah redha kita, pahala, syurga semua dapatlah. Situ baik. Itu keikhlasan. InsyaAllah. Ini kerana di situ tadi halal berdosa dan cara taubat benar. Tetapi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa. Surah perempuan, An-Nisa, perempuan. Ayat 110. Dan siapa yang berbuat dosa atau kesalahan bagi dirinya kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu taala, tentu ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebut dalam Al-Quran. Allah dah janji dah. Buat dosa dengan Allah, buat dosa dengan siapa, kita minta ampun dengan Allah. Kalau dengan orang, kita pergi minta maaf. Kenapa kita hari ini kita buat dosa dengan manusia, kita segan nak minta maaf? Sebab tu kata ulama, kalau kita segan nak minta maaf, kita kena segan buat dosa. Kalau kita segan nak minta maaf dengan orang tu, kita jangan buat salah dengan orang tu. Kalau kita segan nak minta maaf dengan orang, kita jangan umpat orang tu, selesai. Tapi kalau kita dah buat, jangan segan nak minta maaf. Itu cerita. Okey. Kita bagi dalam azan. Azan dulu. Azan kita sambung sikit lagi ya. Kau nak berhenti terus. Sikit lagi kita tutup Okey. Kalau ikut kuliah ni insya-Allah berhenti, kita sambung sikit lagi ya insya-Allah. Kita buat apa kesimpulan sekejap lagi. Insya-Allah. Insya-Allah kita jawab azan. Azan juga dapat syafaat Nabi di akhirat nanti insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bika qurratan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bika qurratan La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وبعث مقاما محمدا وعده والشرف والدرجة وبعث إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita tahu, itulah jawab azan mula dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa Allahumma rabb hadzal da'wah. Tutup dengan radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulah. Ada satu lagi doa sebenarnya antara ini ambil ilmu iaitu saya belajar dulu. Bila baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kena buat macam ni, ibu jari ni macam ni, baca ni macam tu gitu. Marhaban bi zikrillah qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Tiup kat ibu jari ni. Ada lagi doa dia, fakashafna anka ghita'aka fa basaruka fa basaruka yaum hadid. Tiup ni sapuh daripada mata ni keluar. Apa khasiat dia? Untuk satu, menjernihkan mata dan mengelakkan sarah-sarah mata, dan juga di akhirat nanti dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh mudah kata marhaban bi zikrillah qurratu a'yunina. Mata dua mata ni bika ya Rasulullah. Selepas baca tu tiup jangan ni kaki ni tarik ni bertang-tang keluar ni, insya-Allah mujarab untuk keelokan saraf mata. Ya. Itu sunnah. Begitu tengok orang tok guru pondok azan saya tarik tu. Ya. Doa tu boleh. Kau nak tulis akan datang pula lah. Allahu akbar. Tapi ada satu surau saya sebut tu, dia bisik saya, Ustaz, nanti kuliah depan Ustaz tulis buat mari doa tu. Saya bawa. Okey. Baik, kita sambung sikit lagi Allahu akbar. Kerana itu, maka tiap muslim harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap pagi dan petang, Mujahid berkata, orang yang tidak bertaubat tiap pagi dan petang, maka termasuk orang yang zalim, aniaya terhadap diri sendiri. Jadi setengah ulama mengatakan harus di sini ada kata wajib. Ada sebahagian mengata wajib. Apatah lagi kalau kita ada dosa. Maknanya kalau orang yang tak bertaubat pagi dan petang, maka termasuk orang yang zalim, iaitu anaknya terhadap diri sendirilah sebab kita tak taubat. Okey. Tulis istighfar, astaghfirullahalazim. Yang paling pendek astaghfirullahazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada bunyi hayyul qayyum lagi. Hayyul qayyum yang tepat, hayyul qayyum. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba, boleh juga. Yang paling besar lagi penghulu istighfar. Kalau boleh jangan tinggal tuan-tuan, penghulu istighfar pada waktu pagi, baca dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mati baca yakin janji syurga. Itu ada dari hadis sahih. Baca pagi kali, dua kali. Kalau kita semayang tu nak taubat, lepas semayang sunat taubat tu elok baca 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Lepas tu baca zikir taubat, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Taubata 'abdiz zalimi la yamliku nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. 10 kali. Itu selepas solat taubat. Dalam solat baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Itu dalam buku. Saya rasa ada buku saya ada 2 3 ada balance. Buku amalan sedikit pahala berganda. Cara sunat taubat tu. Sekurang-kurang 2 rakaat. Dalam sujud terakhir tu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali.
kita bertobat kepada Allah SWT. Lepas tu Assalamualaikum, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih, tawbata 'abdil zalimin la yamliku nafsi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Itu zikir taubat, baca 10 kali. Lepas tu pun istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi tu. Lepas tu doa, insya-Allah diampunkan dosa-dosa kita. Okey kan? Sebagaimana wajib juga menjaga sembahyang 5 waktu, sebab Allah SWT menjadikan sembahyang 5 waktu itu sebagai pencuci dosa-dosa kecil yang terjadi sehari-hari dan tidak terasa. Jadi situ, jadi samalah, nak diterima solat kita, maknanya juga kita berwuduk juga akan menjatuhkan dosa-dosa kita, akan menghilangkan dosa-dosa kita kecil. Maknanya kata ulama, wuduk yang sempurna itu menyebabkan sembahyang kita sempurna. Jadi nak jaga solat kita baik, mana kita jaga wuduk tu, jangan membazir, khusyuk dalam wuduk, jangan membazir, ya, barulah dia beri kesan kepada solat kita. Ada orang ambil wuduk tak berhati-hati, membazir, tak rata, itu sembahyang tak khusyuk. Jaga-jaga. Ni tengah ambil sembahyang, sembang lah macam-macam, menyanyi lagi, tak boleh. Lepas wuduk, kita menghadap kiblat, dan makruh kita lak wuduk kan. Kita bacalah doa wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tatahhirin kan, doa menghadap kiblat. Nabi ada hadis sebut tu, menghadap ke langit. Lepas tu baca ayat kursi. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai habis. Maka kita akan mendapat barakah daripada Allah SWT. Bermula daripada wuduk lagi. Wuduk ni, sempurna wuduk ni. Kalau boleh tuan-tuan, bila basuh tangan, ya Allah, ampun. Ada doa dalam kitab Hidayatul Salikin yang sebut doa. Ada doa dia basuh tangan, beri kitab daripada tangan kanan, jangan kitab tangan kiri. Berkumur ni maknanya, ya Allah, berikanlah mulut aku ni, wangi mulut aku ni, wangi syurga. Berilah aku ni kekuatan untuk berzikir padamu, baca Quran. Kita masuk air dalam hidung, Allahumma rahiyatal jannah, masuk baulah harum-harum syurgamu ya Allah. Basuh muka, ya Allah, putihkanlah muka aku dari kiamat. Kenapa Nabi sebut di akhirat nanti muka kita, Nabi kenal muka kita ni muka putih berseri, tanda kesan wudu. Ni kata wudu, wudu ada cahaya. Orang berwudu ada cahaya di kiamat. Lepas tu basuh tangan muka ni, basuh tangan pula tangan kanan, ya Allah, ampunlah dosa tangan aku ni ya Allah. Doa lagi, berilah kitab amalan daripada tangan kanan. Ya Allah, ampunlah dosa tangan kiri kau ya Allah. Kurang-kurang kita doa kita cukup. Nak hafal doa tu panjang dalam kitab itu Salikin sebut doa dia. Doa wuduk tu. Ya Allah, ampunlah dosa tangan kiri kau. Janganlah bagi titak tangan kiri ataupun dari belakang. Dapat terima kitab daripada kiri dan belakang, itu tanda ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Kata basuh apa pula? Basuh kepala. Basuh kepala, jangan beban dosa, ampun dosa. Basuh telinga, dengarkan bisikan-bisikan yang baik. Basuh tengkuk pun nak basuh tengkuk lah. Basuh tengkuk, ya Allah, kau janganlah kau beban dosa-dosa aku ya Allah. Basuh kaki, ya Allah, ampun dosa kaki aku lah. Masukkanlah kaki aku ke syurgamu ya Allah. Kaki kiri, ya Allah, ampun dosa kaki kiri ya Allah. Jangan kau masukkan kaki ni ke neraka-Mu ya Allah. Sekurang-kurang kita sedikkan doa dalam wuduk tu. Ada dalam kitab. Dalam buku Ustaz Mahdi Jo ada sebut. Amal sedikit belah ganda tu. Saya baca kat mana tu? Kat surah saya, kat surah Tamah saya baca. Tu kitab tu. Jadi itu antara amalan kita, walaupun sikit tapi kesannya memberi kepada ibadah kita. Kesannya kita dekat dengan Allah. Kesannya Allah terima solat kita. Jadi perbaikilah solat kita. Sebagai akhirnya tuan-tuan, solat ni kata ulama, dan kita rujuk banyak kitab-kitab fiqh. Imam Ghazali pun sebut tuan-tuan. Imam Ghazali sebut dia solat ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat ni dia ada 3. Untuk kesempurnaan solat ni ada 3. Khusyuk solat ada 3. Ni kena ambil berat tuan-tuan. Sebab solat ni tiap agama, solat tak sah, tak terima, habis hak lain. Jaga solat kita. Jadi solat ni 3 kena khusyuk. Yang pertama khusyuk batin. Itu dia ada rukun qalbi, niat dan tertib. Jadi jaga, jangan lalai. Khusyuk batin. Yang kedua khusyuk zahir. Khusyuk zahir iaitu perbuatan kita. Angkat takbir elok-elok. Ni saya tengok angkat takbir gaya bebas macam tu, macam ni ada, macam ni ada. Dia takbir ni arwah Datuk Asadin pun dah bagi teguran. Kita angkat takbir macam ni. Ni tangan kita ni selender, 10 jari ngadap kiblat. Ni macam ni ada, macam teromel pun ada, macam gitu pun ada.
Macam-macam. Tak ada lah macam tu kan. Itu aturan yang taruh. Ada yang susah sangat nak takbir macam ni. Allah. Ada yang pusing lagi tu. Macam layang-layang putus tali. Nak cari tak jumpa. Awak susah sangat. Takbir. Yang rukunnya Allahu Akbar tersebut tu. Allahu Akbar. Apa susah? Ni dah Allah. 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 Bila imam waladdallin Allahu Akbar. Boleh pula dah. Macam-macam kita ni. Ganggu tu, ganggulah. Sebab kita duduk layan. Kata guru saya, yang biasa jangan duduk layan. Penyakit ibadat ni, was-was ni bahaya, syaitan. Jangan layan. Bila layan, syaitan tepuk tangan dah. Dia kata, ada ni masuk dah. Haji ni masuk perangkat aku dah. Memang tu, saya ingat lagi guru saya kat kampung. Jangan layan. Dia kata, penyakit ibadat ni, was-was bahaya, syaitan tuan-tuan. Tu jadi Allah. 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 Dah takbir dah, Allahu Akbar. Angkat tangan pula. Apa dia cari kita tahulah. Cari apa? Cari di mana aku cari Ghazali, di mana aku cari Syafi'i. Pula dah. Macam-macam. Khusyuk perbuatan tu. Angkat dia Allah. Rokok elok-elok tu Allah. Kata Imam Ghazali, kita harus sembahyang ni turun perbuatan kita lembut macam sutera. Macam sutera tau. Ni macam tabis spray pun Allah. 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 Kalau tunduk sembahyang tak suruh ada papan tu bergegar. Kalau 100 orang gegar. Cisak pun terkejut. Nasib baik kita sembahyang atas simen. Sembahyang. Sembahyang apa ni? Iya tu tuan. Dia hentak dahi kat rantai tu. Sembahyang. Kambing bawah rumah tu terkejut. Dia kata manusia ni buat apa? Ya, Imam Ghazali kata sembahyang ni khusyuk mata ni takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lembut sami Allah. Allah. Lembut. Sebab apa? Sebab apa lembut tuan? Ihsan. Kita sedang berhadap dengan Allah. Ni kita bila terima pingat, tak kira lah pingat PJM ke apa ke, dengan raja, jalan tertib sungguh, tak bergerak langsung. Itu raja manusia. Raja kita. Tapi kita berhadapan dengan raja segala raja, Allah. Pergi tengok tuan, siapa usah? Nampak tak tuan-tuan? Baik, yang ketiga khusyuk, iaitu khusyuk lisan. 3. Sempurna 3 tuan. Katakan tadi qalbi, fi'li, perbuatan, rukuk, bacaan. Khusyuk bacaan. Iaitu bacaan. Sama ada yang rukun atau yang sunat. Terutamanya rukun, jaga betul-betul baca. Baca. Rasa-rasa kita ni Fatihah tak apa betul mengadap lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Tu imam baca. Belajar baca. Baca yang rukun. Takbir. Fatihah. Tahiyat. Selawat Nabi, tahiyat, salam. 5 yang rukun bacaan. Tu. Baca betul-betul tuan-tuan. Kita buat betul-betul. Hati betul. Khusyuk betul. Badan betul. Baca betul. InsyaAllah Allah terima solat kita. Tu dia katakan solat yang ada roh, barulah ada kesan, memberi kesan kepada rohani kita. Ya? Tu. Maknanya terasa tu. Dosa-dosa tu. Tahu semayang kita tadi. Dosa-dosa kecil kita keluar habis. Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, siapa yang ada dosa, apabila dia bertakbir, dia rokok, gugur dosa-dosanya. Apabila dia sujud, gugur dosa-dosanya. Masya Allah. Maknanya kita solat ni, kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa kecil, dosa besar kena taubat. Dengan Allah kena taubat, dengan manusia kena minta ampun, minta maaf, tahala. Boleh Cuba tuan-tuan. Dalam 10 minit, 15 minit lah kita nak fokus hati kita kepada Allah. Tu ya semayang. Jaga tu. Hati kita sentiasa Allah, Allah, Allah. Mari lintasan layan, jangan layan, lawa. Ini syaitan. Boleh tuan-tuan? Cakap tu saja. Boleh? Ada soalan? Tutup. Boleh Ji? Pengusi? Boleh Alhamdulillah. Terima kasih semua Sebulan sekali tuan-tuan. Sebulan sekali jadilah panah enjin. Okey. Bolehlah kata sebulan sekali melepas rindu. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya tengok ramai. InsyaAllah ramai-ramai lagi tuan-tuan. Kita sama-sama doa, banyakkan selawat. Saya yakin dan percaya
Kalau kita solat Jumaat ramai-ramai, berzikir ramai-ramai, selawat ramai-ramai, saya kata saya boleh jaminan. Kalau kita umat Islam seluruh Malaysia ni pakat selawat kepada Nabi 1000 kali sehari, nescaya COVID-19 akan terangkat. Saya kongsi kata-kata ulama. Ini sebahagian buat. Kalau semua yang ramai-ramai, Jumaat ramai-ramai, baca Yasin ramai, baca Quran, selawat ramai, Allahu Akbar. Terangkat. Tapi kita sekarang ni PKP lagi tuan-tuan. Sedih kita. Negeri Sembilan seremban dengan PKP. Lain okey dah. Alhamdulillah. Kita doa tuan-tuan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Baik, saya mohon ampun maaf dan silap-silap. Kita berhenti ya. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.